إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita capai selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyakkan salawat dan salam kepada Rasulnya. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Ku Cari. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bertakwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran, malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Quran dalam mukadimah tadi ialah hulunya sebagai pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli dan rakyat atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, yaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat mengurus sesuatu amanah itu bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumaat sekalian, peranan penting seorang pemimpin ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya, seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungjawabnya, seorang isteri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah suaminya dan ahli keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat, melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi dan mulia, seperti sifat sidik, yakni berkata benar, amanah, yakni tidak khianat, tabligh, yakni menyampaikan dan tidak menyembunyikan, dan fatanah, yakni bijaksana dan tidak bodoh. Menurut sirah, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, pemimpin Quraisy pernah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jabatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan, agar Rasulullah SAW tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin tekanan Quraisy. Namun Rasulullah SAW menolak semua tawaran itu lantas kekuatan integriti dan marah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Hadirin sekalian, keadilan Rasulullah dapat dilihat ketika Fatimah meminta baginda memberikan kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah. Tetapi baginda mensyurkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah mengkhabarkan pada kita bahawa Rasulullah SAW, walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahlu sufah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah SAW dan uangnya digunakan bagi membantu ahlu sufah tersebut yang selama ini hidup fakir menumpang di pangkin-pangkin salat di masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin negara, tapi baginda lebih mementingkan masalah orang lain daripada masalah ahli keluarganya sendiri.
Baginda tidak mengutamakan perangi atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tapi masalah rakyatnya lebih diutamakan. Muslimin, para tamu Allah sekalian, pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, iaitu bersifat amanah, adil, tulus, telus, bijaksana dan berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah suatu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya berhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melimpah semula pada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah, sentiasa menghisap dan muhasabah diri, supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon pada pengikutnya yang meletakkan tiqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikut, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu pada Allah, adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala amat melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah. Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui yang disalahnya. Oleh itu, kita menyuruh pada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip teras ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan berbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah pada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu ada amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian, kesimpulan daripada khutbah ini adalah yang pertama, umat Islam adalah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah SAW yang berakhlak mulia dan bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Kedua, umat Islam adalah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, jangan sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ketiga, umat Islam adalah memilih pemimpin yang lebih mengutamakan masalah rakyatnya daripada kepentingan serta masalah pribadi atau ahli keluarganya. Keempat, umat Islam adalah berijtihad menggunakan seluruh daya dan upaya dengan pertimbangan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi, memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat dan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tapi mereka tidak menyadari. Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga ke-12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikianlah selesainya khutbah Jumaat pada hari ini yang telah disampaikan oleh pengerusi kita Tuan Haji Muhammad Hashim Sani. Begitu pentingnya dan diingatkan
membuat pemilihan pada pemimpin kita yang mengutamakan Islam itu amatlah penting. Sempena hari mengundi besok untuk PRN negeri Selangor dan juga 5 negeri lain, diharap kita berfikirlah untuk memilih pemimpin yang terbaik yang mengutamakan Islam dan memberi kemudahan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa besok 12/8/2023 adalah hari mengundi PRN bagi negeri Selangor terlibat. Ya, marilah kita beramai-ramai turun mengundi. Jangan lupa membuat semakan terlebih dahulu untuk memastikan saluran untuk kita mengundi besok, ya. Sila semak di My SPR untuk mengetahui butir-butir kedudukan kita untuk mengundi. Selamat mengundi. Jangan lupa turun beramai-ramai untuk mengundi. Selamat mengundi. Demikianlah laporan daripada saya, Haji Ibrahim bin Haji Husin, dari Surau Sungai Sekamat, Kajang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.